Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa dengan taufik dan hidayahnya kita sampai lagi di rumah Allah Subhanahu wa taala ataupun di masjid untuk duduk dalam majlis ilmu setelah kita selesai menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah dan berdoa, berzikir dan berdoa. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan pada hari ini tuan-tuan akan dirahmati dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita menyambung lagi bicara kita pada muka surat 55 membicarakan tentang dahsyatnya sakratul maut dalam buku Di Balik Takbir Kematian yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wasi'an. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Sayyidina Ali karramallahu wajhu. Kenapa dinamakan dia karramallahu wajhu? Memuliakan Allah Ta'ala kepada wajahnya, kerana Sayyidina Ali ini dia tidak pernah menyembah berhala. Allah Ta'ala jadikan sahabat ni merupakan sepupu Rasulullah SAW. Daripada dia kecil sampailah dia wafat, dia tidak pernah menyembah berhala. Sebab tu Allah Ta'ala memuliakan. Gelaran ni karramallah, maknanya kemuliaan Allah Ta'ala ke atas dia, kerana dia satu-satunya sahabat yang tak pernah terlibat dalam masalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Maka kata baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah, biasa membangkitkan semangat tempur para sahabat dengan berkata. Jadi kalau kita pergi ke medan peperangan ni tuan-tuan, mesti ada orang yang tukang bangkitkan semangat. Ini memang pada zaman Rasulullah SAW ada di kalangan tentera, mereka ni yang menjadi ketua, yang memberi semangat kepada pejuang untuk maknanya berjuang ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh. Makna perang jangan main-main. Bangkitkan semangat dengan memberikan mereka tahu jihad, iaitu peringatan bahawa kalau perang ikhlaskan niat, kalau mati maka jadi orang yang syahid akan masuk dalam syurga Allah. Kerana apa dia mati? Kerana apa dia katakan syahid? Kerana orang yang mati syahid, ketika mana dia ni sebelum mati dia dapat melihat tempat ni dalam syurga. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu sebabnya orang-orang yang nak mati syahid ini Allah Ta'ala ada dia bau harum sebelum dia mati lagi. Sebelum dia mati lagi diberikan kepada dia bau harum. Jadi kalau orang yang dah mati, memang bau mayat orang mati syahid ni harum. Kerana apa? Kerana dia melihat tempat dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang pergi berperang pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berperang memang tak ada lain matlamat dia, lainnya nak mati syahid.
Maka berkatalah, maknanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apakah kalian semua tidak mahu berperang dan lebih memilih mati dengan cara biasa? Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya. Jadi ini memang ini kalam yang digunakan oleh orang-orang ni, makna nak tunjukkan semuanya atas kudrah dan iradah. Ini ilmu, ini tauhid, menunjukkan atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala mampu buat sesuatu, Allah Taala yang membuat, dialah yang menentukan, kan? Maka 1000 tebasan pedang itu lebih ringan bagiku daripada mati di tempat tidur. Makna tuan-tuan, kalau pergi berjihad ke jalan Allah, orang sekali pukul, pancung, makna terus mati. Tapi ni tuan-tuan, kalau kita mati dengan cara biasa, kemungkinan ditarik sedikit demi sedikit roh itu keluar dari tubuh badan kita, sehingga kita merasakan kesakitan yang bersangatan. Kalau hari ni kita berperang, kita kena tembak terus mati, sakitnya sekali sebab ditembak ataupun ditetak dengan pedang. Tapi kalau kita mati dengan cara biasa ni, ditarik sikit sedikit, maknanya nak bawa keluar roh tu ditarik. Jadi maknanya penderitaan yang berpanjangan. Ini yang disebut oleh Sayyidina Ali. Dia kata, aku pelik kalau sekiranya orang takut nak pergi berjuang ke jalan Allah dengan cara mati yang biasa, sedangkan mati dengan cara berjuang ni adalah lebih cepat kematiannya berbanding dengan mati dengan cara apa? Dengan cara biasa. Ini ingatan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Dengan sebab itu, bila dengar maknanya Sayyidina Ali bercakap yang demikian, semua para sahabat ni semua nak mati macam tu. Kalau boleh jangan balik. Tak mau balik makna mati secara biasa. Semua nak mati secara mati syahid. Kerana apa? Mereka gentar dan gerun untuk menghadapi sakratul maut yang dalam keadaan yang demikian. Kerana apa? Kerana kesakitan yang mereka hadapi. Dan berkata Al-Auza'i, aku mendengar sebuah hadis yang menyatakan bahawa orang yang mati itu terus merasakan pedihnya saat-saat kematian sampai dibangkitkan daripada kubur. Allahu Akbar. Dalam jarak yang begitu jauh tuan-tuan. Orang yang mati 400 tahun dulu, 1100 tahun dulu, dia akan merasakan kesakitan tu sampai hari Yaumul Ba's, hari kebangkitan, kan? Sampai hari kebangkitan tu, satu jarak yang begitu jauh. Orang yang dah lama meninggal dunia, mereka tetap merasakan kesakitan dan kepedihan dalam menghadapi sakratul maut, kan? Jadi dengan sebab itu, kita jangan pandang ringan dan jangan cari jalan menempah ke maut ni dengan jalan yang cepat. Ini hari ni orang menempah jalan maut dengan cepat. Dia menyegerakan kematian. Dia menyegerakan. Jadi maknanya tuan-tuan, orang yang menyegerakan, dia cari kematian tu. Umurnya lambat lagi, tapi dia cari. Berlumba di jalan raya. Makna ambil sesuatu yang boleh, maknanya pada hukum akal, benda ni merosakkan dia, boleh cepat bawa maut, maka ini semua ada dilarang, tuan-tuan. Sedangkan kalau kita diberi umur panjang ni, banyak perkara kebaikan, amal soleh yang boleh kita lakukan. Dan berkata Shaddad bin Aus, bagi orang yang mukmin, kematian adalah huru-hara yang paling dahsyat. Ni huru-hara tuan-tuan. Makna kalau kita menghadapi peperangan, kita menghadapi maknanya keadaan kritikal dengan sebab berlakunya gempa bumi ke, berlaku kebakaran ke, ini belum lagi dalam keadaan huru-hara. Tuan-tuan pernah tak menempuh saat berlakunya kegoncangan ataupun disebut dengan nama gempa
bumi ni digempakan oleh Allah, digegarkan oleh Allah. Tuan-tuan pernah tempur tak saat ni? Ini pengalaman sendiri tuan-tuan waktu duduk di Mesir. Kita menempuh sendiri, saya menempuh sendiri. Bagaimana Allah Ta'ala menguji pada waktu itu duduk di Mesir. Allah Ta'ala jadikan disebut dengan zilzal. Zilzal ni apa? Kalau kita baca dalam surah Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika mana Allah Ta'ala menggoncang bumi. Berlaku ni dalam masa 5 minit dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan kalau tengok, kita tengok suasana tu macam hari kiamat berlaku. Orang yang keluar pada waktu, ada yang tak pakai kain pun ada, kerana memikirkan nasib masa. Dia tinggalkan apa-apa ada kat rumah, tinggal semua pakai lari belakang. Kalau duduk di Mesir ni tuan-tuan, rumah-rumah kita ni, Sya'ah ni, bangunan-bangunan yang kita duduk ni dipisahkan oleh jalan ya. Sebelah ni ada bangunan, sebelah ni ada bangunan. Waktu zilzal ni berlaku tuan-tuan, kita duduk dekat balkoni tu, rumah sebelah tu condong macam ni kat kita, tapi tak terbalik, dia goncang tu gitu. Nah, kita duduk katil, kita duduk atas katil, jatuh daripada katil. Masya Allah tuan-tuan. Pada waktu itu suasana orang menjerit-jerit dekat keluar ni, kita dah tak tahu macam mana dah. Kita dah tak tahu macam mana dia punya suasana huru-hara dia. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita kata huru-hara yang macam ni dahsyat, tapi huru-hara dalam kesakitan sakratul maut ini lebih dahsyat daripada itu. Tak boleh nak digambarkan, melain orang tu kena tempur sendiri. Tapi kita dengar apa yang dikatakan oleh orang-orang salafus salih, orang-orang yang terdahulu, yang diberikan oleh Allah Ta'ala taufik, diberikan ilham oleh Allah untuk menceritakan masalah ini. Bersumberkan kepada apa? Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia cerita, bahawa dia kata huru-hara yang paling dahsyat di dunia ialah maknanya, dan di akhirat itu ialah bagi orang yang beriman ialah kematian. Kematian ni dan huru-hara tuan-tuan, lebih dahsyat daripada huru-hara yang kita hadapi sekarang, kan? Maka kematian lebih menyakitkan daripada tubuh dipotong-potong dengan gergaji. Ni kita tak tempuh. Ini kisah orang dipotong dengan gergaji ni zaman Nabi Allah Musa ya. Kan? Bagaimana Fir'aun ni tangkap orang, gergaji hidup-hidup. Kan? Gergaji hidup-hidup dia gergaji. Datang, angkat ramai-ramai, pegang, gergaji. Allahu Akbar. Kan? Tuan-tuan tengoklah mata gergaji punya mana. Sebelah sini satu, sebelah sini satu. Kemudian ditarik, tentu maknanya daging akan, maknanya bercerai-berai. Mana kalau kata itu maknanya sakit, kematian lagi sakit. Dan ataupun disayat-sayat oleh gunting. Macam mana kalau kita kerat satu? Ambil gunting, potong. Bagaimana? Sakit. Kematian itu lebih sakit. Kalau kita kata itu sakit, memang sakit pun, tapi kematian itu lebih daripada itu. Ataupun digodok dengan di dalam kuali, macam kita masuk dalam kuali, seolah-olahnya digodok je, kan? Pusing kanan, pusing kiri, tak? Dibalik-balikkan macam mana? Dalam keadaan kuali yang tengah panas. Sakit, maka mati lebih sakit daripada ini. Seandainya orang yang sudah mati boleh hidup kembali, mungkin. Maknanya tak mungkin orang mati dihidup balik. Kalau yang ada kata mayat hidup balik itu qarin. Dia punya, dia pendua dia. Tuan-tuan,
Kita ni semua ada qarin. Yang balik itu yang nampak tu qarin dia. Tapi hakikat orang hidup, mati sekali, hidup sekali. Kan? Tu kita ada qarin. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, maka bercerita dia tentang kematian, nascaya mereka tidak akan punya gairah tentang kehidupan dan tidak boleh merasakan nyenyaknya tidur. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku tidak sentiasa mengingatkan kamu dengan neraka. Para sahabat ni kalau diingatkan dengan neraka selalu, nascaya mereka tidak akan keluar rumah dan terus ibadat kerana takut dengan neraka Allah. Waktu Rasulullah dia kata, tidaklah aku sepanjang masa menggerunkan para sahabat. Sahabat ni dengar je jadi gerun. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar dengar pasal neraka ni, Allah boleh jatuh pingsan tuan-tuan. Kan? Boleh jatuh pingsan. Para sahabat dengar bagaimana azab dalam api neraka, boleh rebah kerana takut dengan azab neraka. Jadi maknanya Rasulullah kata, aku tidak sentiasa memberikan peringatan, inzar kepada kamu tentang masalah neraka. Maka kadang-kadang Rasulullah menggembirakan para sahabat dengan cerita syurga, dengan kelebihan cerita orang yang berzakat, kelebihan orang berzakat, kelebihan bangun malam, kelebihan orang baca Quran, supaya apa? Ada dalam diri mereka gairah untuk buat ibadat kepada Allah. Tak sepanjang masa, tuan-tuan. Kerana iman para sahabat ni dia luar biasa. Iman dia. Cerita pasal neraka ni, Allah, mereka dah tak lalu makan dah. Cerita tentang azab neraka, mereka dah tak lalu makan dah. Takut belaka. Menggigil belaka, tuan-tuan. Hari ni kalau kita dengar tentang azab, tentang mati, kan, kita mampu gelak ketawa lagi. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, sekiranya mereka tahu seperti mana apa yang aku tahu, nascaya mereka tidak akan mampu untuk bergelak ketawa. Hari ni kita mampu gelak ketawa tau. Kan? Kita mampu lagi gelak ketawa. Sebab kita tidak tahu seperti mana apa yang Rasulullah tahu. Kita tidak melihat seperti mana apa yang Rasulullah lihat. Sebab tu kita mampu. Sebab tu Allah Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, فَلْيَضْحَقُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Apa dia? Hendaklah kamu banyak menangis dan kurangkan ketawa. Kan? Banyakkan menangis, tuan-tuan, dan kurangkan ketawa. Itu sebabnya bangun malam, ketika mana manusia bangun malam, dia mampu untuk menitiskan satu air mata keluar daripada mata dia, sudah cukup satu titisan air mata tu boleh memadamkan api neraka Allah. Hari ni kita tak menangis, tuan-tuan. Payah nak menangis. Kita menangis dua keadaannya. Waktu keluar daripada perut ibu menangis, kan? Waktu mati itu menangis. Itu je. Lain-lain nak suruh menangis, payah. Payah. Sedangkan Rasulullah kata, bila kamu baca Quran, hendaklah kamu menangis. Kalau tak boleh menangis, buat-buat menangis. Hari ni kita baca Quran, tak timbul hati kita menangis tak? Kalau Pak Imam menangis apa? Makmum kata dalam hati dia, sedih Pak Pak Imam. Kan? Apa hal kan orang rumah dia? Orang rumah dia tak masak apa hari ni? Lain ni tanggapan dia. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu kita tak nampak seperti mana apa yang Rasulullah nampak. Sebab tu tuan-tuan, banyakkan menangis, duduk seorang-seorang, muhasabah diri, bangun pada tengah malam, muhasabah diri, dosa kita banyak. Ya Allah, dosa aku banyak, ya Allah. Kan? Sehingga itu sebab tu bangun malam ni dia memberi kesan kepada kehidupan kita. Sebab tu disebut, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayhi qawlan sadida. Nah, inna nashi'atal laili ashaddu wat'an wa aqwa muqila.
Kerana bila bangun pada waktu malam, baca Quran, kita semayang, dia lebih memberi kesan daripada kita dalam keadaan biasa. Sebab tu kita kena usahakan mujahadah bangun malam. Tuan-tuan, macam umur-umur kita ni dah tak boleh tidur banyak, tuan-tuan. Tidur banyak dalam usia-usia kita ni, besok kita balik kepada Allah, kita jadi orang yang fakir. Sebab tidur banyak. Kan? Waktu Allah Ta'ala sebut tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'u, kan? Baca dalam surah Sajadah. Mereka yang menjauhkan, merenggangkan diri mereka daripada tempat tidur dengan tujuan apa? Untuk sujud dan beribadat kepada Allah. Maka orang ni bahagia. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mana Syaddad Al-Aus ni menceritakan kepada kita bahawa kematian ini maknanya seandainya mati ni boleh, orang yang mati ni boleh dihidupkan, maka dia kalau diceritakan, saya hilang kegairahan hidup. Nak pergi shopping pun tak ada gairah, nak pergi makan kat keluar pun tak ada gairah, nak berjalan-jalan pun tak ada gairah. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau seseorang itu mati, paling lama pun dia diberi kesedihan seminggu. Dia tidak diberi kesedihan berterusan. Dia, Allah Ta'ala akan menghilangkan, menutup kesedihan dia dalam tempoh apa? Seminggu. Lepas tu dihilangkan. Sebab tu tengok seminggu je dia dah boleh macam biasa balik. Kalau semuanya diberi kesedihan berterusan, saya dunia ni tak ada apa makna dia. Kalau ni semua dah sedih belaka. Seorang suami kata, Allah, aku inilah isteri yang paling sayang. Seminggu je. Lepas seminggu je dia dah mula canon tempat lain pula. Dia duduk tu duduk perhati. Kenapa tuan-tuan? Allah Ta'ala tarik kesedihan dia. Dia tidak sedih berterusan. Supaya apa? Mereka boleh hidup dunia ni, maka mereka boleh mulazamah dengan kehidupan. Kan? Boleh mengambil nikmat daripada kehidupan. Kalau ditarik semua tak boleh. Pak isteri kalau kematian suami, dia bersedih tak lama. Seorang suami kematian isteri, dia bersedih tak lama. Kan? Lebih-lebih lama pun seminggu dua je. Lepas tu dia dah dilupakan. Allah Ta'ala dah tarik maknanya perasaan sedih tu daripada dia. Itu sebab dia boleh berjalan balik, dia boleh makan balik, dia boleh bekerja balik. Bagaimana kalau sekiranya kesedihan itu berterusan? Saya mereka tak mampu nak keluar, nak makan tak boleh, nak menjalani kehidupan tak boleh. Inilah hikmahnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Allah tak nak jadikan begitu. Memang begitu jadi. Dan diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam daripada ayahnya, ia berkata, jika bagi seorang mukmin masih ada darjat tertentu yang belum berhasil dicapainya dengan amalannya. Kerana dalam kehidupan ini orang yang beramal, dia macam-macam tingkatan ada, kan? Ada tingkatan abidun, kemudian salihun, kemudian kalau muttaqin, macam-macam tingkatan. At-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, kan? Kemudian orang-orang takwa ni macam-macam dia punya darajat ada. Darajat orang-orang takwa ni ada. Kalau sekiranya dia masih lagi belum maknanya berhasil mencapai apa yang nak dicapai daripada amalannya, maka kematian dijadikan sangat berat dan menyakitkan untuk mencapai kesempurnaan darajat. Makna tuan-tuan, dia nak sebut kat sini, kita boleh naik daripada seorang abid, boleh naik kepada makam soleh, boleh naik kepada muttaqin, siddiqin dan sebagainya. Itu adalah lebih mudah kalau kita bermujahadah. Boleh mudah. Tapi mati, Allah, tuan-tuan, sukar, tuan-tuan, sukar. Kerana orang alim ke, orang soleh ke, orang takwa ke, mereka akan menempuh kematian ni dalam keadaan yang macam tu.
Sakit tak boleh nak lari daripada setiap orang, walaupun bagaimana kedudukan dia pun. Sehingga Aisyah kata, kalaulah sekiranya ada orang yang mengatakan dia menghadapi saat kematian itu mudah, cukuplah aku melihat Rasulullah sendiri waktu sakratul maut, aku dah tengok dah, cukup. Maknanya tuan-tuan, sakit. Sehingga para nabi sendiri waktu sakratul maut, mereka juga merasakan kesakitan. Makna kalau kita kata susah nak capai darajat ni untuk masuk syurga Allah, dengan jihad, dengan mujahadah kita boleh sampai. Takkan wujud adanya golongan para wali, kan? Takkan wujudnya ada golongan salihin, ada kan? Golongan wali-wali Allah takkan, kalau tak ada macam mana tuan-tuan? Zaman sekarang masih ada lagi, tapi mereka tersembunyi, tidak dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam Malaysia ni masih ada lagi golongan para wali, kan? Golongan para wali masih ada lagi, tapi Allah Taala tutup daripada pandangan manusia. Manusia tak nampak, hanya wali yang mengenal itu wali. Nah, hanya orang soleh yang mengenal itu orang soleh. Macam kita tak nampak, ya, kita tak nampak sebab Allah Ta'ala tak buka kepada kita, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan disebut apa? Dan jika seorang kafir memiliki amal kebaikan yang belum dibalas. Orang kafir tuan-tuan, macam mana mereka ni hidup ke atas dunia, mereka jadi senang lenang. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dunia bagi orang yang tak beriman ini syurga bagi mereka. Sebab tu Allah Ta'ala mudahkan segala urusan ni, kan? Perjalanan hidup di atas dunia ni Allah Ta'ala senangkan, sebab ini syurga pada dia. Tapi bagi orang beriman, dunia ni satu penjara. Apa maksud penjara tuan-tuan? Dekat dalam penjara tak boleh buat apa yang kita nak, kita terkurung. Hari ni kita dekat atas dunia tuan-tuan, halal haram kita nak kena jaga. Kita tak boleh buat apa yang kita suka. Oleh kerana kita tak boleh buat apa yang kita suka, itu sebagai penjara bagi orang mukmin. Nah, hari ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan berjalan di luar, tuan-tuan tak nak pakai pakaian, boleh tak? Tak boleh. Kerana apa? Kerana kita orang mukmin. Kerana orang mukmin Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka menutup aurat. Orang lelaki, orang perempuan tidak boleh mendedahkan aurat. Kerana itu perintah Allah. Kamu tak mau ikut perintah Allah, ini satu salah, satu kesalahan, kamu boleh dihukum, kan? Macam kita bawa kenderaan di jalan raya. Bila kau bawa je kenderaan di jalan raya, engkau tidak boleh buat apa yang kau suka, walaupun kereta tu engkau punya. Tapi kalau kau simpan je, beli kereta simpan je, tak apa. Nak beli kereta simpan je, tengok je. Pada waktu itu tak perlu undang-undang, tengok je nak buat undang-undang apa. Tapi bila kita lalu di jalan raya, kita perlu makna ada undang-undang, mesti ada makna peraturan. Maka orang mukmin hidup dekat atas dunia ni, dia ada undang-undang. Maka kita hidup di dalam penjara. Kita tak boleh bebas, kita tak boleh buat suka apa yang kita nak. Hidup di atas dunia, tak nak semayang, tak nak puasa, tak nak zakat, tak nak solat berjamaah, tak boleh. Kerana apa? Ini undang. Orang yang mahu hidup dekat atas dunia, kalau dia tak mahu ikut undang-undang ni, besok dia akan susah. Mereka akan didakwa di depan Allah. Maka begitulah bagi orang kafir, kenapa Allah Ta'ala memudahkan segala urusan mereka hidup dekat atas dunia, diberikan kemewahan, diberikan harta, kerana ini syurga bagi mereka. Dan Allah Ta'ala nak menunjukkan kepada kita maha benar Allah Ta'ala bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, iaitu Rahman merupakan sifat Allah Ta'ala yang menyeluruh. Sifat Allah Ta'ala yang menyeluruh kepada semua makhluk dia. Tak kira dia beriman, dia kafir, dia apa, semua Allah Ta'ala bagi.
Dan perkara yang kedua nak menunjuk apa? Kepada kita, Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang kafir ini dengan kemewahan hidup, ia ini sebagai satu istidraj, untuk menjauhkan dia jauh daripada maknanya petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu satu ujian besar pada dia. Nah, Allah Ta'ala bagi. Dan yang ketiganya, Allah Ta'ala nak menunjukkan bahawa kepada kita, setiap orang yang berusaha, maka Allah Ta'ala menyempurnakan dari sudut balasan dia. Tengok tuan-tuan, walaupun dia orang kafir, dia bekerja, dia berusaha, Allah Ta'ala menyempurnakan balasan. Jadi kalau begitulah sifatnya, kalau Allah Ta'ala menyempurnakan balasan kepada orang kafir, mereka bekerja diberikan balasan, kita yang semayang macam mana? Sudah tentu Allah Ta'ala bagi balasan, tuan-tuan, mengikut kadar kepada ibadat kita. Orang kafir pun berusaha boleh dapat balasan. Ni orang Islam, orang beriman kepada Allah, takkan Allah Ta'ala bagi balasan? Maha suci Allah Ta'ala, dia tidak menyalahi daripada apa yang dijanjikan, kan? Maha suci Allah, tak akan menyalahi apa yang disebut. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi kalau sekiranya orang kafir memiliki amal kebaikan yang belum dibalas, maka kematian akan dijadikan ringan atas dirinya sebagai balasan atas kebaikannya, dan kelak ia akan langsung menuju ke neraka. Jadi kalau dia belum dapat apa yang dia buat dengan sebab kebaikannya, kerana orang bukan Islam, ada yang baik-baik, yang tak minum arak, berzina pun tidak, mereka berkahwin ikut dia punya syariat dia, ikut cara dia lah, kan? Mereka berusaha, tak ada makan-makan rasuah ni, tak ada sogok-sogok, memang betul perjalanan dia, kan? Tapi lantaran kekafiran dia, Allah Ta'ala sempurna, walaupun dia belum dapat benda-benda lain, dia dah dapat dah, tuan-tuan, kemewahan, kekayaan, tapi dengan sebab kuatnya dia bekerja tadi, kebaikan yang dia buat tadi, ada satu benda lagi yang belum dia dapat, maka Allah Ta'ala mudahkan saat mati dia. Mudahkan saat mati, mati mudah. Tapi oleh kerana dia tidak ada maknanya iman kepada Allah, menyebabkan dia akan masuk dalam neraka Allah. Ini berbeza dengan orang beriman. Ini berbeza dengan orang Islam, tuan-tuan. Susah kita hidup dekat atas dunia ni, Allah Ta'ala uji dengan berbagai-bagai keperitan, berbagai-bagai kepayahan. Payah hidup, payah nak makan, payah berbelanja, payah, kan? Semuanya jadi susah. Tapi kesusahan bagi orang beriman ni satu ujian yang menaikkan darajat dia di sisi Allah, supaya besok dekat dalam syurga dia boleh duduk di dalam tingkat yang begitu tinggi. Ini berbezanya antara kita orang beriman dengan orang kafir. Jadi dengan sebab itu jangan cemburu. Tuan-tuan, kita jangan susah hati. Hidup dekat atas dunia, kita disuruh bekerja, disuruh berusaha, tapi jangan susah hati, jangan iri hati. Tengok orang tu kaya bangunan ni, kita bakar bangunan. Jangan. Islam tidak melarang yang demikian. Kita disuruh berusaha. Kerana apa? Allah Ta'ala tunjuk pada kita, tuan-tuan, ini kehidupan dunia mereka, kan? Kesudahannya dunia je, dekat akhirat tak ada. Kan? Ke akhirat tak ada, tuan-tuan. Sebab tu kita kena faham, orang beriman, iman ni mesti letak di dalam hati mereka. Kepahaman betul, kuat, kena kuat. Yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena yakin dengan Allah. Janji Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman ni, kita kena yakin. Jangan rasa ragu, tuan-tuan. Jangan ragu. Ragu ni tak boleh. Orang dalam bab iman ni tak boleh ragu. Dia mesti yakin. Ragu ni, tuan-tuan, tak boleh. Dalam bab iman tak boleh ragu, kan? Tapi kalau dalam bab fiqh boleh ragu. Boleh ragu. Ni tengoknya, ada zan, ada mana? Itu keraguan. Tengok kat sini, ini tempat ni macam kena najis, ada keraguan. Tengok tadi macam anjing masuk. Tapi tak ada kesan-kesan, timbul ragu.
Dalam fiqh boleh ragu, tapi dalam bab iman maka kita tidak boleh ragu. Kena 100% keyakinan kita kepada Allah. Sama juga dalam bab mati. Bab janji Allah Ta'ala tidak boleh ragu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat dituturkan dahulu ada seorang yang suka bertanya kepada orang-orang yang sakit tentang bagaimana mereka mendapati datangnya maut. Ada satu riwayat, ada seorang hamba Allah, dia kalau pergi melawat orang sakit, dia akan tanya macam mana. Tengok orang dah nak nazak, nak mati, tanya bagaimana, sakit tak, susah tak sakaratul maut ni, tanya kan. Mereka bertanya. Ketika giliran dia jatuh sakit dan ditanya, dan kamu sendiri bagaimana mendapatinya? Dulu kau selalu tanya-tanya orang masalah kau tu sakit, macam mana susahnya sakit ni, waktu nak maut macam mana, derita tak derita. Sekarang dia pula jatuh sakit, orang pun tanya bagaimana khabar engkau waktu engkau ni sakit, macam mana, waktu engkau dalam sakaratul maut ini bagaimana? Maka dia menjawab seolah-olah atau seakan-akan langit runtuh ke bumi dan rohku ditarik melalui lubang jarum. Allah, dalam lubang yang begitu sempit, maka ditarik. Nak keluarkan satu benda yang besar, tarik daripada lubang yang kecil, agak-agak boleh lepas. Tak boleh lepas. Tentu tuan-tuan kena gentap. Nak bagi boleh keluar juga. Lubang jarum kecil, nak bagi keluar benda yang besar, supaya boleh keluar juga. Macam mana? Dipaksa, ditarik, macam mana pun tarik, bagi keluar. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini dia sendiri. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mautul fajaati rahatul lil mu'min wa asafun alal fajiri. Rawahu Ahmad. Kematian mendadak adalah rahmat bagi orang beriman dan tragedi bagi orang yang zalim. Jadi tuan-tuan, mati dalam keadaan mengejut ataupun mendadak ni, hari ni saya sebut, kita duduk dalam kelas, semua ada, kita nampak kan, besok kita orang yang duduk kat tiang dah tak ada. Jangan risau pula yang duduk kat tiang. Kan? Semua pakat berkesut daripada tiang. Tak payahlah kan. Kita cerita andai kan. Hari ni esok dengan semua duduk makan dengan sedulang dengan kita. Besok-besok lah yang makan kita tu meninggal dunia. Allah, jangan pula dia dia pasing kat sebelah aku pula. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kebaikan bagi orang mukmin mendadak kematian dia, ada hikmah. Bila mati secara mendadak, dengan sendirinya dosa mula terhenti pada kita. Dah tak ada dosa lagi dah tak buat dosa lagi dah tuan-tuan kan. Kematian macam tu, maka tamatlah maknanya hidup kita daripada dosa, melakukan dosa kepada Allah. Baik kan. Sebab tu kalau kita pandang seseorang tuan-tuan, mati budak ni, budak ni mati tak panjang umur dia tuan-tuan, tak panjang umur, sikit dosa dia, tak ada dosa, masuk syurga kan. Orang ni panjang umur mati kan. Untung juga dia mati panjang umur, kerana amalan dia banyak. Sebab dipanjang umurkan oleh Allah Ta'ala, banyak amalan dia boleh buat. Alhamdulillah. Kita bagaimana? Sebab tu kita kena lihat, orang mati kecil Alhamdulillah, orang panjang umur mati Alhamdulillah kan. Sebab dia punya peluang yang begitu banyak. Allah Ta'ala buka kepada dia. Kalau dia buat dosa, Allah Ta'ala bagi sempat untuk dia buat taubat. Dia buat dosa 50 tahun, 60 tahun, Allah Ta'ala bagi tempoh dia 2 tahun aja buat ibadat. Dengan 2 tahun dia buat ibadat ikhlas kerana Allah,
dengan 2 tahun tu dia boleh masuk syurga. Sedangkan dia punya kejahatan dia 60 tahun. Sebab tu kena untung tuan-tuan. Sebab tu kita kena seuntung. Kan? Sebab tu minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah panjangkan umur untuk buat taat. Kan? Kalau sekiranya dengan panjang umur kebaikan kepada aku, panjangkan umur. Ya Allah ya Tuhanku, kalau sekiranya dengan maknanya umur yang ada ni menyebabkan aku buat dosa, ya Allah ya Tuhan, berilah sesuatu yang terbaik. Sebab tu kita tuan-tuan disuruh maknanya melakukan solat istikharah pada tiap-tiap malam. Disuruh kepada kita buat istikharah tiap-tiap malam. Minta kepada Allah petunjuk, ya Allah kalau hidup ni aku tidur ni, besok aku hidup lagi, kehidupan itu baik kepada aku, maka kau panjangkan umur. Kerana Rasulullah SAW buat solat istikharah setiap malam. Minta apa? Tunjuk pada Allah. Allah minta Allah Ta'ala tunjukkan. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Kita tak pernah nak buat, kan? Tak pernah nak buat istikharah. Kita tahu istikharah ni untuk pilih jodoh je. Nah, untuk pilih sesuatu benda je. Sebabnya kehidupan kita pun kita kena buat istikharah supaya Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Dan ini solat istikharah Rasulullah sendiri yang ajar. Kan Rasulullah tidak pernah meninggalkan, kan, solat istikharah. Jadi merupakan satu sunnah. Ada umur-umur macam kita tuan-tuan, buatlah benda-benda ibadat-ibadat yang Rasulullah buat, kan? Gemarkanlah, lazimkanlah, kan? Walaupun kita bukan orang yang baik, tapi jangan buat amalan ketika dah jadi baik. Biar buat amalan supaya kita jadi orang baik. Sampai kita jadi orang baik. Itulah kehendaknya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan diriwayatkan seandainya setitis dari rasa sakit kematian itu diletakkan di atas semua gunung di bumi, nascaya gunung-gunung itu akan meleleh. Kenapa? Gunung, kalau umpama tuan-tuan, gunung pun takut. Nah, tuan-tuan baca dalam Quran bagaimana ketika Allah Ta'ala nak mentaklifkan siapa yang akan mengambil alih untuk maknanya menjaga, memakmurkan bumi ni. Semua tak mahu tuan-tuan, beri pada gunung. Nah, aku bagi kau tanggungjawab untuk dunia ni. Oi, tak boleh, aku tak sanggup. Maka gunung kalau sekiranya diletakkan tuan-tuan, maknanya rasa sakit kematian ni diletak atas gunung, maka gunung pun boleh jadi makna luluh. Sebab apa? Takut masa nak mati. Jadi bagaimana tuan-tuan kita nak menghadapi kematian kalau kita tidak ada takut? Nak ada rasa takut ni, nak hilangkan rasa takut dengan apa? Dengan banyak ibadat. Bukan kata takutnya mati, tapi persiapan tak ada. Tak ada amalan. Kita tidak ada amalan. Kan? Kita tidak ada amalan. Kita hari ni tuan-tuan amalan tak ada. Ada seorang suami, dia ni banyak buat jahat. Tak? Buat jahat. Masuk dalam diazab dalam neraka Allah. Kemudian dimimpikan kepada isteri dia. Isteri tengok keadaan suami di dalam kubur dihempit, diseksa oleh Allah. Maka isteri tanya, macam mana awak punya keadaan sekarang? Aku diazab oleh Allah. Nah, jadi tuan-tuan, isteri ni ada anak dengan suami. Dia pun mengajar kepada anak dia, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mengajar pada anak. Anak ni tadi boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sebab apa tuan-tuan? Isteri punya amalan. Maka anak yang lahir, yang diajar oleh isteri baca Bismillah, dan Bismillah itu disedekahkan pahalanya kepada suami. Satu hari isteri dimimpikan melihat keadaan suami dalam keadaan yang begitu hebat. Dia kata, bagaimana kehidupan kamu? Sekarang aku dah mendapat kelapangan daripada Allah dengan sebab kau ajar anak kita tadi baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia sedekah kepada aku. Sekarang aku rasa senang hati. Amalan. Tuan-tuan, hari ni apa amalan yang kita nak buat?
Yang kita pastikan anak-anak besok kalau kita tak ada, dia boleh menyelamatkan kita dalam kubur. Apa amalan tuan-tuan? Kita kena pastikan anak-anak, jangan lupa doakan kita, kan? Wa waladin salihin yad'u lah. Idza matat insan inqata'a amalu illa salas. Jika matinya seseorang manusia, maka tidak ada yang boleh lagi menyambung kepada kehidupan seperti mana kehidupan dunia, melain 3 perkara je. Wa waladin salihin yad'u lah, anak yang soleh yang mendoakan mak bapak dia. Ini je yang boleh tolong. Sebab tu kita hari ni tuan-tuan, kita kena memastikan kalau anak-anak tak boleh, pastikan zuriat-zuriat keturunan kita, anak cucu kita ni boleh doakan atuk. Atuk lalu bawa kedai cucu, pesan cucu nanti kalau atuk mati doakan atuk ya, kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mana? Kerana doa dia bersambungan, pahalanya berterusan masuk, beri kepada orang yang telah mati. Ini tak akan terhenti tuan-tuan. Sebab tu kita bertanggungjawab. Sebab tu dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, hadis ini telah saya baca di Kampung Keleng. Rasulullah tanya, siapakah dia orang yang mandul? Kalau kita tahu orang mandul ni tak ada anak. Orang yang mandul ni dia tak ada zuriat. Rasulullah kata itu bukan mandul yang sebenarnya. Tapi mandul yang sebenarnya dia ada anak ramai, tapi bapa tak boleh beri sesuatu untuk kebaikan anak dia untuk dia. Ni mandul, kan? Tuan-tuan kena ingat, kita ramai anak tak boleh beri faedah kepada mak ayah. Usahakan nak beri Fatihah, nak doa pun tidak. Kalau setakat bagi duit RM1 tuan-tuan, ini tak ke mana. Sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita guna, dia pasti akan habis. Tapi doa berterusan sampai kita masuk dalam kubur. Yang tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa doa tu pasti sampai. Ini amalan tuan-tuan. Kalau anak-anak kita tak buat, kita tak usahakan peringatkan mereka, kita takut kita jadi orang yang malang ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita berhenti setakat itu dulu, insya-Allah. Panjang umur kita bertemu lagi. Jadi satu perkara yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, Melaka sekarang ni menghadapi krisis air yang bersangatan lah, kan? Jadi dengan sebab itu kita berjimat cermat lah dalam penggunaan air, kan? Berjimat cermat, jangan jadi orang yang membazir dalam penggunaan air. Kerana ada masjid-masjid di Melaka ni yang tak ada air dah, air terputus, berkelana air terputus. Jadi kalau kita ada kolah ni, pastikan kolah tu sentiasa bersih, supaya kita boleh menggunakan kolah penjimatan air, dan gunakanlah tadahan-tadahan air untuk mandi dan sebagainya. Jangan melampau-lampau, kerana penggunaan suatu penggunaan adalah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sekarang ni memang menghadapi krisis yang bersangatan lah, sehingga pengarah jabatan minta, dan pengarah CEO syarikat air ni jumpa dengan saya sini, Ustaz tolonglah, kan? Sekarang ni di empangan memang dah tak boleh dah. Jadi dengan sebab itu kita kena lakukan sesuatu tuan-tuan, dengan banyakkan beristighfar kepada Allah Ta'ala, banyakkan istighfar, dan melazimkan membaca la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah wa rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Kerana ini adalah merupakan zikir yang kita kena baca ketika mana kita diuji dan ditimpa dengan sesuatu musibah, kan? Puji Allah selalu. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah wa rabbul arshil azim,
la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul arsyil karim. Baca selalu tuan-tuan. Hari ni kita diuji oleh Allah, kan? Kita bimbang, kita tak mampu nak menahan ujian. Air kalau tak ada susah tuan-tuan, kan? Sebab tu kalau kita mengajar fiqh, kita belajar tayamum, tengok betapa relevannya agama Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Walaupun maknanya hukum ni berlaku lama, tapi tayamum tetap masih boleh digunakan dalam mana-mana keadaan sekalipun. Tak? Ini nak tunjukkan bahawa agama Allah Ta'ala ni dia relevan sampai bila-bila. Waktu air ada, waktu air tak ada, tayamum kita belajar masih boleh guna lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menarik, menghindarkan kita daripada musibah dia. Banyak sebab berlaku musibah, kita kena muhasabah diri lah banyak-banyak, kan? Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala mengeluarkan kita daripada ujian dia. Kerana mungkin kita mampu untuk menanggung ujian. Kita tengok anak kita, isteri kita, adakah mampu seperti kita? Tuan-tuan hari ni boleh datang masjid, tuan-tuan boleh datang masjid. Bagaimana kawan-kawan kita? Ada yang tak mampu nak datang masjid, walaupun dia lapang, walaupun dia diberikan kemewahan, diberikan maknanya kesenangan, dia tak boleh sampai tuan-tuan. Kita kena kesian dia, kan? Dengan sebab itu tuan-tuan, kita kena kesian dia. Jadi kita bantulah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melepaskan kita daripada segala kesukaran, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah wa rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul arsyil karim. Allahumma inna na'udzubika minal jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi